nak kerja dengan kaki dengan kerajaan, aku hanya izin untuk kamu jadi sebagai seorang guru. Sebab itulah Ustaz hanya menggantungkan hasrat sebagai guru sandaran di Ma'had lelaki selama 2 tahun. Ustaz masa itu masih lelaki, belum kahwin, muda lagi. Kita memang bersama dengan rakan-rakan nak cukup dalam bidang lain, tapi kerana usaha dia, alhamdulillah, tak boleh jadi orang yang insyaAllah akan tergolong dalam golongan yang disabdakan oleh baginda melalui hadis Abu Hurairah yang dibaca oleh tuan pengetua tadi. Itu malah mungkin harapan dia supaya dia menjadi di antara aset ketika dia berada dalam barzakh. Dan apabila Ustaz setelah rasa memang terpaksa kena jadi guru, Ustaz pun minta guru sebagai buat diploma di Maktab Guruan Islam. Selepas daripada Maktab Guruan Islam itulah Ustaz bergerak sebagai posting yang pertama. Itu yang menyebabkan Ustaz agak lewat sikit, hanya 2 tahun lebih sebagai guru sandaran yang tidak terlatih mengajar di Perak. Apabila Ustaz mengajar di Perak, setiap kali Ustaz balik dia tanya, berapa tempat kamu mengajar di masjid sana? Ustaz kata tak ada lagi. Dia kata begini, ayam nak tanya, mungkin ada pemok itulah.
Kira minta tak sama sikit. Kalau orang tak bayar gaji nak pergi ngajar kada. Tengok. Ada kamu membawa dengan ilmu yang bagi tadi. Ini dipersembahkan di hadapan Allah. Yang itu aku yakin dia mau pergi ngajar kerana gaji. Yang penting dia kata masjid. Yang penting masjid. Jadi alhamdulillah berkat tekanan lah 16 lokasi kawasan Lembung Ustaz masuk ke kawasan. Alhamdulillah pada masa itu maknanya kita berakhir. Tapi apabila balik Kelantan dia sudah pun tak ada. Stop kurang. Makin kurang melambangkan kita akan menuju kepada kebinasaan. Sepatutnya hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi dengan tujuan itu guru-guru dan anak didik yang rahmatullah sekalian tak berhenti lebih awal. Takut dia tahap yang terlibat rasa jemu, tak urut dah nak mengajar, putih dah tak ada tenaga nak disukai. Nak hati orang bunyi kata-kata bila lagi nak berhenti ni. Jadi kita berhenti awal. Nama itu ustaznya yang pertama nak mengaji Quran, nak baca Quran. Tapi lepas daripada itu kita tidak tahu lah. Sebab itu semua adalah hidayah Allah. Hidayah Allah. Allah sebutkan kalau aku nak hidayah pada siapa itu kok. Semua ustaz bimbel lepas pada pecing. Oli gak nego tu musikan minta ni lepas pecing. Arwah tu guru dia kata masa dia pergi jawatan dia rasa gaduh. Apabila dia berhenti daripada MB dia letih tak awak lah. Letih tak awak. Lama di kalangan guru-guru yang kena stroke. Apabila pecing dia tak ada program, tak ada aktiviti. Jadi insyaAllah dua-dua kita melalui cuma masa tidak lama kita. Tak rasa tidak lama sebab Rasulullah pernah sebut bagi satu amaran umur umatku baina Siti wa Sab'in di antara 60 dan 70. Kalau siapa 70 alhamdulillah. Takut tak ada siapa. Kita duk mengajar orang, kita duk ceramah kat orang, kita tak betul jalan dah. Tak betul stay safe. Ilmu tak ada, bacaan tidak betul. Lagu mana kita nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu langkah yang ustaz ambil. Mungkin kata kerana tekanan pada sekolah. Sekolah ngamuk mahidin. Ustaz datang adalah sekolah yang paling tenang. Paling tenang, maknanya tak ada masalah. Dan bidang sekolah adalah merupakan bidang yang terbaik untuk ceburi dalam bidang dakwah. Sebab sekolah dia mempunyai suatu struktur yang cukup sempurna. Bermula daripada tuan pengetua dengan ada fikir-fikir untuk kita salurkan dakwah. Inilah peluang yang terbaik. Nak cari mana sekali kecek hampir 1,000 orang dengar. Hampir 1,000 orang. Maknanya institusi pendidikan. Institusi pendidikan inilah yang peluangnya. Tapi keikhlasan itu bergantung pada diri masing-masing. Nawa itu kita tak diri. Jadi saya nak tinggal sekolah makmum selain daripada yang pernah sebut dalam majlis makan tadi, SMK Sultan Azlam Shah adalah merupakan sekolah pertama ustaz yang memang banyaklah peristiwa-peristiwa manis
ada di kalangan ibu bapa seorang ibu, nenek malik jumpa dengan ustaz. Ustaz ambillah cucu dia jadi isteri nombor 2. Nah, ada mari tok tua mari tawar tanya di tepi jalan, ustaz buat rumah sini, jangan balik Kelantan, kita wis rumah tanah percuma. Maknanya ingatan-ingatan itu masih lagi ada. Itulah kenangan manis yang mana apabila kita akur dengan kena orang tua, ada hikmat di sebalik itu. Kalau ustaz ceburi bidang peguam syar'i yang nampaknya piti saja, nampak duit tak kira, yang kita perjuangkan seorang pesalah, seorang penjenayah, yang penting dapat kos. Sebab orang tua ustaz dia kata, kalau dalam 3 orang qadiyah ni finnar, 2 dia dalam neraka, 1 dalam syurga. Itu qadhi. Kalau peguam ni, aku rasa semua. Itu bagi pandangan dia pada masa itu. Dia gerak tu, tak payah. Kalau inilah hasrat kamu, dia kelar. Dia nak beli buku, nak suruh beli jadi seorang nelayan. Kita tak siap jadi nelayan ni. Maknanya untuk guru-guru, kalau masih ada ibu bapa, dengarlah luahan dia. Para pelajar yang memang ramai di kalangan kita yang punya ibu bapa, dan ibu bapa yang kedua kita adalah guru. Yang ceburi, guru ni dia mewarisi peranan para anbiya, para nabi, maknanya menyampaikan mesej ilmu. Anak-anak pelajar hormatilah, mulialah guru. Ini kerjaya yang mulia, kerjaya yang mulia. Dan dengarlah rintihan ibu bapa kita dulu. Sebab ustaz duduk di kawasan black area, kawasan di kawasan, maknanya lama budak-budak situ terlibat dengan rokok, dengan dadah, dengan pil pudar. Di sebelah kapal sana sikap je tempat pesta dia, macam-macam ada semua. Semua ada. Apa benda tak ada, semua ada lah. Terdedah. Kalau dia tidak kongkong, kalau dia tidak kontrol, tak tahu nak jadi gapo kita. Kan ustaz pernah ingat, rasa sedih juga kita apabila dia kata musim cuti sekolah. Ustaz ni mula-mula ni sekolah di peringkat pertama, dia lah 2 tahun sekolah di, nak sebut poket kok ada, Run Rian Ban Kelantan, sekolah rendah di selatan Thailand. Dia di bandara, Cikgu Azian di bandara, dia bandar. Ustaz ni pasal orang tua ustaz, dia pergi buka pondok situ, ke pondok situ. Jadi satu hari ketika ustaz cuti, kita cuti sekolah. Sebab tu ustaz tidak belajar di sekolah rendah Perkalan Kubu. Ustaz masuk kelas, dia panggil kelas, maknanya TA dia panggil di sekolah Arab Mahiliyah. 2 tahun barulah naik kelas peralihan. Kemudian sambung ke Mahat Muhammad di Jalan Merpah. Maknanya ustaz di bandara ni tak pernah sampai sekali yang ustaz ingat. Tapi dia suruh ustaz pergi ngaji sampai diri. Ketika ustaz umur 10 tahun, ke Patani, dicari pergi Patani dia. Mak ustaz dia kena ke atas mana budak ni. Dia kata tidak akan sesat, aku serah kepada Allah. Ustaz gerak daripada Perkalan Kubu, dia gata di Takbai. Dia kata tanya dia lah, cari di Pondok Berming. Pondok Berming di kawasan dekat dengan Patani. Dia kata aku tengok musim cuti kamu duk mandi dalam air sungai. Pak Ustaz tu di sungai. Tengok siapa belum dia. Sungai main, sungai mandi. Dia kata pergi ke pondok, ngaji ke pondok umur 10 tahun. Nah, Allah sedih cerita, kita nak pergi cari tempat kita tak kenal. Maka di atas musim lukisan, alhamdulillah
untuk sembelih budak. Nak naik itu sampai di Jambu, sebelum Patani itu Kampung Jambu, lepas pada Krisik, naik motosikal masuk kawasan hutan di Pondok Dalam, bawa pakaian sikit, bawa duit sikit, pergi belajar sana. Dia cari orang. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak kita belajar pada masa kecil. Jadi anak-anak didik pasal-pasal itu, mari sekolah seni, orang mengajar semua. Inilah tuan yang terbaik, tuan yang terbaik. Jadi guru-guru dan anak didik yang dirahmatullah sekalian, anjay ada, tak kecil sikit, kadang kecil semata. Tapi nak mayaknya sebagai suatu pengalaman kan nak jadi orang bukan seni. Dan insyaAllah sedikit sebanyak sumbangan yang dicurahkan oleh Allah Tuhan Ustaz. Kita mengaji Quran dulu nak riak sama. Hotel utang ni tak pohon merah sama dulu. Saya siapa kita mari bahasa budak kan. Nanti aku besar aku nak lari bagi duduk. Kokongan. Sebab budak lain boleh main. Tak pernah duduk tengah main bola di padang. Waktu asar dia mari ambak dengan batai kayu tu. Tengah main. Berambak di padang bola, cuba bayangkan. Sebab apa setiap waktu dia pastikan anak dia ada belakang. Setiap waktu. Subuh, zuhur, asar. Zuhur tu di sekolah pula. Asar. Setiap waktu mesti ada belakang dia. Kalau tak ada dia bercari. Nah, asal nak jumpa. Jadi kita nak tengok cara orang tua tu saya memang jauh lah. Beza. Berbeza, tapi nak ini tekanan yang diberi saya Ustaz boleh jadi orang bagaimana pada hari ini. Alhamdulillah, jadi Ustaz bersyukur kepada Allah kerana dia sampai Ustaz dah masuk ke universiti pun tak boleh lagi nak pilih bidang yang kita nak. Dia nak aliran dia, mana dia kontrol lagi tak. Ustaz kerja pun dia pastikan lagi. Saya kenal sebelum dia meninggal dunia, dia kata aku nak dengar kamu baca tahlil, doa tahlil. Ingat dah ayo. Ingat dah apa dengar juga. Ustaz pegok tak ada lama, dah 3 minggu. Dengar kita berapa kita dia meninggal dunia ya Allah. Jadi sedikit sebanyak kepada Ustaz sebagai suatu pengalaman untuk kita redah bersama. Dan Ustaz di sekolah ini bukan Ustaz buat maknanya guru Ustaz dok dan cikgu Rone sekali sekali, cikgu Sing, cikgu saya itu perhati. Nah, maknanya kita puasa bersama, kita salat duha bersama, semayang Jumaat bersama. Maknanya saya nak tinggal sayang-sayang, bukan kata tak sayang dengan orang lain, sayang lah. Guru lain pun sayang, cuma dengan guru perempuan aja tak rapat mana. Guru lelaki sayang lakon sebagai medan untuk kita tanam. Dan insyaAllah bersaranya Ustaz, kita akan terus hubungan persahabatan sehingga ke jannah insyaAllah. Itulah harapan kita. Karena masuk ke syurga Allah bukan kita sini berkata kecek. Allah cukup susah. Jadi sekali lagi lah Ustaz jemput semua guru-guru insyaAllah. Jangan usul diri. Ada sikit sedia makannya. Kalau cukup Alhamdulillah, kalau tak cukup jangan nyapa Pak Ustaz. Itu maknanya kita buat ada jamuan sikit lah. Lebih kurang sebagai meraihkan persahabatan dan tetamu. Dan insyaAllah kita semuanya dulu di sekolah. Tak apalah. Jadi yang akhir sekali Ustaz minta maaf daripada ujung rambut serta juga. Kalau ada silap sana, maafkan. Dan kalau ada yang benda baik itu adalah merupakan satu kenangan bersama. Satu kenangan bersama. Dengan memang anak-anak didik Ustaz ni, dia teringat lah ni. Kalau jumpa, kata Ustaz lama dah tak
tak tebuk telinga dia. Sebab ada di kalangan anak murid Ustaz tak tebuk telinga sepedang. Sebab dia awak lagi kita kacik telinga. Sebagai pengalaman masa Ustaz belajar di Mahiriah tu, mudir tu Ustaz Limit, ada Ustaz ni Abdul Qadir. Ustaz tidak ingat hadis sungai. Apabila dia kacik surat panah telinga, panah pedas, kena sekali tu perit. Lepas tu setiap kali dia suruh ngapa hadis kita ngapa semua ingat alhamdulillah. Kerana pendidikan daripada dia lah Ustaz buat pada anak murid Ustaz. Nah, lepas tu anak murid Ustaz dia Ustaz putih lima sekali, walaupun dia dekat dapat tak kali lima putih lima sekali. Dia teringat lagi mana kena bahan panah dekat telinga putih lima. Jadi Ustaz sudahi dengan lafaz yang mulia dengan taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.